Tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, bapa-bapa, lepas ni kita azam untuk menjadi orang kaya. Bisa enggak? Jual kelapa sama saya. Lagi mahal saya beli. Pak Mamur uruskan ya, insya-Allah. Amin. Amin. Tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, bapa yang mati yang Allah sekalian. Yang kedua, apa Nabi kata? Nak mati, tinggalkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Ajar anak kita, ajar keluarga kita. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita didik anak-anak kita menunaikan solat, setiap kali dia bangun menunaikan solat, kita dapat pahala. Nabi berfirman, "Al-dal 'alal khair kafa'ilihi." Penunjuk kepada suatu amalan, dia dapat pahala sama macam orang melakukan perkara tersebut. Tuan-tuan, ibu-ibu, ajar anak solat. Setiap kali dia solat, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa dapat pahala. Okey tak? 5 kali dia solat sehari semalam, 5 kali tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, bapa-bapa dapat duit. Dapat harta. Dapat pahala. Kita ajar anak kita, nak puasa bagus. Hari Isnin dan Khamis, pahalanya besar. Itu sunnah Nabi. Puasa ya, anak pun puasa. Bila anak itu puasa, siapa dapat pahala? Anak dapat pahala. Kita dapat pahala tak? Dapat. Kenapa? Kerana kita mendidiknya, walaupun kita tak puasa. Puasa itu soal kedua yang penting. Bila kita suruh dia puasa, kita dapat pahala juga. Apa tak mau? Kita suruh anak kita puasa, tapi bila dia puasa, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Kan bagus tu. Sebab tu Nabi kata, yang kedua, bagi ilmu pada orang lain, kamu dapat pahala. Hari ini kalau kita mati, apakah ilmu yang telah kita tinggalkan untuk masyarakat kita, untuk digunakan oleh mereka supaya kita dapat pahala? Bila kita dah mati, mereka tetap melakukan amalan dan kita akan dapat pahala. Nasib baik tak jatuh. Apa? Apa ilmu yang telah disumbangkan? Oh, kerana aku ajarkan benda ni, maka orang kampung pun mengamalkannya. Bila dia mengamalkannya, dia ajar pada orang lain pun ajar pada. Tuan-tuan, perempuan, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, imam-imam yang hebat itu, mereka walaupun telah meninggal dunia, tetapi tetap mendapat pahala kerana para ulama sentiasa membaca kitabnya dan menyebarkan kepada orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu min salasa illa min salasa. Yang saya baca tadi itu hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apabila saya bacakan amal hadis ini, tuan-tuan mendengar, saya dapat pahala, tuan-tuan dapat pahala, Imam Bukhari pun dapat pahala. Imam Bukhari pernah sampai tak ke Tanjung Gadai tebing barat pula. Tanjung Gadai tebing tinggi. Dia ni pernah ke? Hari ini kalau kita ajarkan ilmu pada anak kita, kita dapat pahala, anak kita dapat pahala. Anak kita ajarkan kepada anak dia, kita dapat pahala, anak kita dapat pahala, anak dia pun dapat pahala. Lepas tu dia ajar kepada anak kita ajar kepada anak dia punya anak dia punya anak buat amalan, anak dia punya anak ni pun buat amalan, so pusing belakang. So yang anak ni dapat buat amalan juga pusing belakang. Anak ni punya anak kita dapat pahala. Okey tak? Kalau macam tu, ajarlah. Ajar. Bila dia buat, kita dapat pahala. Walaupun kita tak buat, tak apalah. Yang ketiga, Nabi kata, kalau kamu nak mati, pastikan apa? Anak kamu sentiasa mendoakan untuk kamu. Macam mana kamu nak harapkan anak kamu mendoakan untuk kamu kalau kamu tak doakan untuk mak bapak kamu? Kamu nak tak anak kamu jadi baik? Ibu-ibu, bapa-bapa nak tak anak jadi baik? Pasti nak. Maka mak bapak kena jadi baik dulu. Jangan diajarkan anak kamu jadi baik, tapi bapak enggak apa. Minta maaf kalau saya bagi contoh ni. Sambil hisap rokok. Anak jangan hisap rokok, bahaya. Bapak tak apa, bapak dah nak mati, tak apa. Kamu nak anak jadi baik, tapi kamu belum jadi baik.
Jadi proses itu harus dilaksanakan secara bersama-sama. Ada waktu lagi, dah habis waktu dah. Sampai pukul berapa ni tuan-tuan? Pukul berapa? 1? Pukul 12? Pukul 12 saya nak balik dah ni. Tuan-tuan tunggulah sini, saya nak balik. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa, ada soalan tak? Sebelum saya pergi ke selanjutnya. Kalau ada soalan, saya buka soalan. Saya difahamkan orang Indonesia, memang kalau kita bagi ceramah kat Indonesia, mesti ada orang, Pak Ustaz, saya ada soalan. Biasanya macam itulah. Di Indonesia lah, dan kalau di Malaysia tak. Jadi saya nak tanya, di Indonesia ni ada tak soalan? Tak ada. Mungkin Tanjung Gandai je lah, tempat lain ada kot. Allahu Akbar. Soalan yang baik lah. Soalan yang baik pula. Sesudah kahwin ibu, itu ada kameranya. Jadi harus jujur. Kalau nggak ada kamera, mungkin saya bilang, belum lagi tahun ini. Saya sudah kahwin dah kahwin. Cuma minta maaf ya. Harap jangan kecewa. Tapi biasanya yang tanya sudah kahwin, bukan anak-anak gadis yang tanya mak-maknya. Itu problem, anak tak mau, mak dia yang mau. Saya nak nasihatkan kepada mereka yang belum berkahwin. Nabi SAW telah bersabda, Islam itu, perkahwinan itu setengah daripada Islam. Maka sempurnakanlah setengah yang lain dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau siapa yang sengaja tak nak kahwin, bertaubatlah. Kalau ada di kalangan ibu-ibu, bapa-bapa yang sengaja tak mau kahwin dan melengah-lengahkannya, juga bertaubatlah. Mungkin ada yang kata, Pak Ustaz, bukan tak mau kahwin, saya mau kahwin, tapi ongkosnya, mas kahwinnya. Sebenarnya Nabi mengajar kita, sebaik-baik wanita yang rendah mas kahwinnya.